Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita duduk di dalam kurniaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita dengan tidak putus-putus. InsyaAllah pada ruangan pada malam ini kita akan sambung pula lah, iaitu kitab Muqarrar al-Aqidah al-Thanawiyah al-Thaniyah al-Thanawiyah, kelas 9 tu. Kerana hari ni sebenarnya pusing madah mustalahil hadis, akan tetapi tadi tu bawa kitab mustalah bla-bla duk mengajar kitab Makudi hak nahwu tu, jadi terlupa tak ada bawa data mari sini. Tak apalah, jadi kita ganti dengan hak ni lah insya-Allah taala. Nanti kita akan pusing sekali lagi insya-Allah taala
Hadis hak sakut paut, maudhu' sakut paut dengan mustalah pun duk tengah-tengah masuk dengan cara keruh jugalah. Tetapi tak apa, dengan kehendak Allah Ta'ala kita akan pusingi gini pula. InsyaAllah Ta'ala malam tu mustalah, malam ni akidah, esok tu tafsir. Lepas tu kita klik pada mustalah semula, kemudian turun pada akidah, turun pada tafsir. Ataupun akan tukar bagaimana pun tak apalah, kita pakai ikuti, tak ada masalah. Kita pakai ikuti, tak ada masalah. Jadi kitab ni, siapa dia ada kitab yang anak cucu kita duk mengaji tu, buka tengok ratik pun tak ada masalah lah. Buka tengok ratik, iaitu pada halaman yang ke-8 malam ini. Kita jumpa maridah 2 kali perjumpaan dah. Ad-Darsus Tsani ni, mata pelajaran yang kedua ni. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala, iaitu kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi sunniyin, ahli sunnati wal jamaah, duduk di atas bantasan salafis salih ni macam mana. Kita telah menyata maridah 2 kali perjumpaan. Kali ni insya-Allah kali yang ketiga, kaedah yang keempat. Dia kata al-qa'idatur rabi'ah. Kaedah yang keempat, daripada semua kaedah ada semua 7. Gapo yang nak rayak? Dia kata al-asma'ul husna laysat a'laman faqat. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemocok ke elok ke tu bukan semata-mata nama sahaja. Walakinnaha, akan tetapi tahmilu sifatin wa ma'ani. Akan tetapi dia itu, maknanya nama Tuhan yang maha elok ni mengandungi sifat-sifat dan makna-makna. Jadi nama Tuhan tu bukan kita sebut sahaja. Seperti kita sebut kata nama, kita dah sebut sama lah, iaitu Allah. Kalimah Allah adalah nama Allah yang besar. Dinamakan Ismullahil A'zam, nama Tuhan yang besar. Allah tadi itu nama memang, akan tetapi mengandungi di dalam itu sifat dan makna. Maknanya iaitu ma'budun bihaqqin, makna dia. Tuhan yang sepatut layak kita sebagai manusia mengabdikan diri kita kepadanya dengan cara yang benar. Dan ada lagi dalam itu, sebagaimana katanya Abdullah bin Abbas, Allah bimakna zi al-uluhiyah. Ampunya al-uluhiyah, ketuhanan. Kalimah Rabbun dengan ilahun di sisi as-sunniyin ada beza. Kalau Rabbun sakut paut dengan perbuatan dia kepada kita. Adapun ilahun, Tuhan juga terjemah. Tetapi itu perbuatan kita sakut dengan dia. Mana yang kita keluar daripada diri kita, daripada perbuatan semua, itu terhadap Allah Ta'ala tu dinamakan al-uluhiyah. Namakan al-uluhiyah. Balik perbuatan apa panggil ar-rububiyah. Nampak tu tak? Hak tu jalan ni, hak sunniyin kita yang pegang teguh kepada dasar Alkitab wa Sunnah, gitulah. Lalu dia kata alismul alam, ising alam. Apa makna ising alam? Huwa ma dalla ala sahibihi, iaitu nama yang menunjuk di atas diri seseorang ataupun diri sesuatu.
Boleh belaka. Wa 'arrafahu wa mayyazahu an ghairihi, dan dia itu ada perbezaan daripada yang lain, ada beza daripada yang lain. Jadi nama tadi itu ada mari, orang panggil ismun alam, untuk nak buat beza di antara orang ni kepada orang ni. Muganing kepada muganing, sesuatu ni kepada sesuatu ni. Dengan nama itulah boleh kita buat beza. Kalau kita nak kira kepada jenis, jenis manusia belaka. Tetapi manusia ni nama gapo? Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, nama Abdul Karim. Maka itu adalah ismun yang menunjuk di atas diri dia. Juga kalau kita nak misal dengan yang lain, seperti kitab. Kitab dinamakan jenis kitab. Kitab agama, kitab tauhid, kitab al-fiqh, fiqh, kitabut tafsir, kitab tafsir, kitabul akhlak, sakut bau dengan akhlak, kitab at-tarikh dan sebagainya. Itu apa yang kata nama. Nama. Dengan sebab itu dia kata wa 'arrafahu wa mayyazahu an ghairihi. Nak buat beza hak lain daripadanya. Ka ayyu samma rajulun sadiqa aw karima. Seolah-olah kita menamakan akan seorang. Seorang tu nama gapo? Nama Sadiq. Sadiq ni nama dia. Orang tu nama gapo? Nama Sadiq. Orang tu nama gapo? Nama Karim. Itu. Apabila kita dengar di telinga kita, kata dia tu nama Sadiq ataupun nama Karim, bagi orang hak faham mendalami bahasa Arabi, dia akan reti dan tahu akan makna dia. Makna bagi perkataan. Kerana tak boleh kita nak letakkan nama seseorang kalaulah makna tidak ternyata dan terang. Tak boleh. Kalau di Thailand tempat kita duduk ni, gi di jabatan kerajaan nak letakkan nama seseorang, pasti dia tanya kata makna ke apa. Kalau tidak mempunyai makna, maka dia suhalih. Dia tak witak. Dia tak izin. Tu nak kita faham. Nama Sadiq, nama Sadiq. Nama Karim, nama Karim. Itu nama, semata-mata nama. Nama bagi seseorang lah. Walakinnahu laysa bid-darurati an takuna sifatuhu sidqa. Akan tetapi tidak pasti bahawa adalah sifat seseorang yang nama Karim ataupun nama Sadiq dia nak benar semata-mata. An takuna sifatuhu sidqa awil karam. Nama Karim, sifat dia nama Karim. Oh, akhlak dia gak mulia sungguh. Tak pasti. Nama Sadiq, Allah akhlak dia ni benar sungguh. Ikut janji dia, bercakap dia. Benar. Tak pasti. Apa tak? Tak pasti. Terkadang orang nama Sadiq, nama Karim, tapi sifat tak ada kali dalam tu. Faqad summiya kariman. Terkadang seorang tu dinamakan akan Karim. Wa yakunu bakhilan fi sifatihi. Dan didapati dia itu sangat-sangat bakhil pada sifat dia. Nama Karim, tapi bakhil sifat. Karim ni makna kata orang suka derma lah.
Suka derma, suka beri makan ni, pakai keseneng tu mana Karim. Tu. Dia nama Karim. Masya Allah nama tu molek lah. Akan tetapi sifat dia sungguh tu bakhil. Ada. Itu nak menunjuk kata apa tu? Nak menunjuk kata nama manusia tak semesti kata dia itu nak serupa pada nama, pada hakikat nama dia, sifat nama dia. Tak semestilah tu. Adapun nama Tuhan, lagi kita tengok. Au yakun wa yakuna bakhilan fi sifatihi au yakuna ismuhu sadiqan, ataupun nama dia itu sadiq wal kadhib min sifatihi, sedangkan dusta itu daripada sifatnya. Nama sadiq kecek bohong tak berhenti-berhenti. Itu nak menunjuk kata nama manusia tak semesti dia serupa pada perangai, budi, pekerti, akhlak seperti nama dia. Tak. Tu dinamakan nama manusia alamun faqat. Semata-mata nama. Tak melazimi, tak semesti dia nak serupa dengan makna bagi nama dia. Tak. Adapun nama Tuhan macam mana? Mari kita tengok. Amma asma'ullahil husna, adapun nama-nama Allah yang maha elok. Mana? Fahiya a'lamun wa awsafun ma'an. Dia itu nama serta iaitu dia tu nama dan mengandungi di dalam nama itu awsaf ma'an. Sekali lalu. Makna nama Tuhan dengan sifat Tuhan betul molek belaka. Tu betul molek belaka. Tak ada jadi kurang. Macam mana? Nama Allah, maka dialah Tuhan yang sebenar, yang patut pada makhluk itu tupai dia. Ibadat kepada dia. Pujuk-puja dia. Sepatut. Dia nama Ar-Rahman. Patut pada dengan nama dia dan sifat dia, dia tak gaduh nak marah. Sekalipun hamba dia yang sebagai manusia ni banyak nak berdosa salah dengan dia, dia tak gaduh nak marah. Dia beroyak dalam hadis tu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului marah aku. Nak royak kata gapo kita faham. Nak royak kata nama Tuhan a'lamun wa awsaf. Nama serta sifat mulazamah di atas nama tu. Serta sifat mulazamah di atas nama tu sekali. Tahmilu ma'ani. Dia itu mengandungi makna-makna. Makna ni gapo? Royak dah. Yakni perkara yang segera manusia itu boleh nak faham. Tu makna. Lafaz ni gapo? Perkara yang manusia kuasa boleh dengar. Tu lafaz. Wa tu'abbiru an sifatillahi tammatil kamali wal jamal. Di takbir daripada, diberupalah takbir di sini ni, makna diberupa daripada sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, lagi maha mulia, lagi maha elok. Nama Tuhan ini mengandungi makna yang sempurna, yang elok, lagi dia itu merangkungi semua makna-makna yang baik di dalam itu. Misal macam mana? Famathalan, misalnya, min asma'illahi ta'ala, setengah daripada nama Allah Ta'ala Al-Ghafur. Nama Tuhan Al-Ghafur.
War-Rahim. Nama Tuhan itu Rahim. Dia yang letak nama di sini, ittifaq dah kata Allah lah yang letak sendiri. Apabila kata Tuhan letak sendiri, di mana kita nak pergi cari? Di dalam Al-Quranil Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, wa huwal ghafurur rahim. Sedangkan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur. Sangat dan beri pengampunan kepada hamba-Nya yang salah. Sangat bersangat. Mari dengan sirah mubalaghah. Ampun ni makna kan? Makna kata Tuhan wi maaf. Malaikat tanda dah kesalahan yang dikerjakan oleh anak Adam. Akan tetapi Tuhan wi maaf. Yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala susapuh. So Allah kata hak salah tak jadi salah. Itu makna Al-Ghafur. Kalau makna Al-Afu, Al-Afu makna kata Tuhan tak ambil salah mula. Hak ni Tuhan suruh tanda. Hak Al-Afu, hak tu tak. Tuhan tak ambil tanda mula. Walaupun manusia tu salah. Dengan sebab itu doa il-ma'thur, Nabi SAW mengajar pada Aisyah radhiyallahu anha, apabila mung tu dikurniakan Allah Ta'ala boleh mung tu masuk di dalam malam Lailatul Qadr, maka nak kata lagu mana? Nak berdoa macam mana? Rasulullah kata kepada Aisyah, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak sewi Tuhan ambil salah mula. Hak tu makam tinggi daripada Al-Ghafur. Tu nama. Ar-Rahim. Dan nama Tuhan nama Ar-Rahim. Rahim ni makna siablah rahmat yang khusus bagi orang mukminin sahaja. Bila berlaku? Di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu Tuhan kata wa kana bil mu'minina rahima. Orang mukmin saja yang Tuhan bersifat dengan rahim. Fahuwa Allah Ta'ala itu bernama Ghafur. Nama Tuhan Ghafur? Ya. Fa innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ampunkan semua dosa-dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayalah. Makna kata Tuhan ni ampun semua dosa. Ampun dosa semua tu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang daripada mana? Datang daripada dia itu bernama Ghafur, maka dia buat sungguh sifat mengampuni kepada manusia. Itu makna kata nama Tuhan ni a'lamun wa awsaf. Nama serta mengandungi sifat di dalam itu. Tak serupa dengan kita. Terkadang nama Abdul Ghafur tak biasa maaf kepada orang walaupun sekali pun. Ada tak? Ada. Itu dia. Dia tak serupa dengan manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala kata lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ampun dosa habis licin. Habis licin. Makna kata Tuhan, janji nak ampun belaka dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang minta ampun ke dia, dia nak ampun belaka. Orang kalau salah setara mana dengan Tuhan, tapi kalau ia tahu, ia reti kata Tuhan tu, nak maaf ke dia, ia minta maaf ke Tuhan. Mana minta istighfar dengan Tuhan, minta taubat dengan Tuhan, habis licin Tuhan sapuh. Lepas tu kita nak pergi serabut apanya. Serabut timbul daripada salah. Salah serabut jadi sebab kita berdosa dengan Tuhan. Jadi serabut.
Apabila serabut mari, mula nak jadi menyakit tu, menyakit ni, selalulah. Maka kalau kita kenal Tuhan kita sungguh, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara nyata dan jelas, lah mana? Kita minta ampun ke Tuhan, Tuhan we maaf habis. Nampak dah tu? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu beri ampun kepada semua manusia, semua dosa. Tuhan ampun habis dosa-dosa. Wa huwal ghafur wa huwar rahim. Dan ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengasihani. Tuhan kasih kepada dia. Kasih kepada hamba yang beriman, yang buat amal yang soleh. Kasih, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Lalu, Tuhan nama Rahim. Sifat dia rahmah. Sifat dia apa? Sifat dia rahmah. Dengan sebab tu Tuhan katakan, farahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah Ta'ala itu, sifat siabelah dia tu, wasi'at kulla syai'. Apa makna wasi'at kulla syai'? Makna meliputi akan semua makhluk dia. Tu dia. Dengan sebab tu kita tak boleh buat pandai-pandai. Tak boleh kita buat pandai-pandai tentang masalah nak apung kepada manusia. Tak boleh. Itu kerja Tuhan. Jangan ada pergi kecek sama sekali di bibir mulut kita, di lidah kita, kata, mung ni tak masuk syurga dah. Mung ni Tuhan tak apung dah dosa. Mung ni tak ada harap dah nak masuk syurga. Jangan kita kecek lagu tu. Perkataan yang kita dengar, yang kita cakap gi lagu tu, Allahus Sami'un Alim, dengar. Lalu dia kata dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan Tuhan jawab dalam minit tula tu. Man dzalladzi yata'alla alayya? Siapa lagi pandai-pandai tentang haku ni? Tuhan marah. Tak sewi kita duk pandai-pandai ha Tuhan ni, Tuhan tak wi. Jangan kita duk pandai-pandai ha Tuhan tak leh. Nampak tu tak? Tak boleh sama sekali kita nak pandai-pandai ha Tuhan. Khija apa dosa? Khija Allah hanya jua. Orang lain tak boleh. Dengan itu, tak sadar harap kepada orang tu dan orang ni. Kata aku nak tupai rema tu masuk syurga. Aku nak tupai orang ni masuk syurga. Aku nak gantung dia orang ni masuk syurga. Aku nak pegang tangan ni demo ni masuk syurga. Tak. Masuk syurga dengan sebab kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang nak apa? Maka Tuhan yang nak ampun dosa kita tak lain tak bukan hanya Allah Ta'ala satunya jua. Lain pada ni tak boleh. Dengan sebab itu kita tak usah bimbang lah. Apabila kita kenal Tuhan, kata Tuhan ni bersifat dengan Ghafur, bersifat dengan Rahim, gantung ke Tuhan. Gantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masalah mana? Dalam masalah nak Tuhan ampun dosa kita. Pak kita nak ambil ilmu daripada mana? Ambil pada guru. Ambil daripada guru, ambil daripada alim ulama, warasatul anbiya. Kena ambil situ. Dan kita kena hormati warasatul anbiya, kena syukur terhadap nikmat hak kita dapat daripada Allah Ta'ala melalui dia. Itu makna kata berkatlah hidup kita. Kalau kita tak pandai terima kasih kepada orang yang kita ambil ilmu dia wari ilmu nak kita mendekati Allah, kita tak pandai nak terima kasih, tak pandai nak sebut baik, tak pandai kita nak layarkan. Seolah kata kita ni tak lepas dalam garis kita, tak leh lagu tu. Nampak? Tak boleh lagu tu. Tidak ada keberkatan di dalam umur, dalam amal ibadat, dalam iman, dalam hidup. Tak ada.
Tu. Baik. Allah Ta'ala kata, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ayat ni. Ayat daripada suratul A'raf. Ayat alama azkur 150 ni. 150 ni. Alama azkur lah. Takut ada silap kat mana tu. Tak apalah kita buka tengok dalam Quran. Tapi hak hamba ingat tu 150 ni. Tak ada waris sini. Suratul A'raf. Dan rahmat aku. Tuhan kata, dan rahmat aku. Rahmat mana? Siaplah aku. Siaplah. Pasal siapa panggil? ความสงสารเอ็นดูของอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ฮะ Tuhan tu wasi'at kulla syai' meliputi semua perkara. Masya-Allah. Mari kalimah syai'in ni isim nakirah. Nampak? Mari dengan nakirah idhafah kul kepada isim nakirah beri faedah umum. Seperti Tuhan kata kullu nafsin bima kasabat rahinah. Itulah. Tiap-tiap manusia. Jelah. Hak ni pun tiap-tiap perkara. Semua Tuhan meliputi dengan rahmat dia belaka. Masya Allah. Ayat ni ia ada asbabin nuzul. Ayat ni ada apa? Ada asbabin nuzul. Asbabin nuzul kata kan? Sebutnya oleh Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimul Tanzil. Kitab nama tafsir Imam Baghawi. Imam Baghawi ni salah seorang tokoh ulama dalam agama kita. Besar, agung, hebat. Kita tupai dia malam ni. Wisa kepada dia, dia mari kepada majlis kita. Mana ayat kata asbabin nuzul ayat ni turun macam mana. Dia kata, Imam Baghawi ni kata, berkatanya, daripada sanad dia sampai pada Abdullah bin Abbas lah. Berkatanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas main ayat ilmu kita. Ini makna kata, ulama ni, kita ambil pada guru kita. Guru kita ambil pada guru kita sampai kepada Al-Baghawi. Baghawi ambil daripada guru dia sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ambil mana ilmu? Ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tu tertadwin belaka dalam kitab. Nah, tercatat belaka dalam kitab. Cuma kita ada alat untuk nak bukanya buku-buku dan kitab. Alim ulama kita. Hak besar sekali, gi dengan bahasa asli. Lagu mana gi dengan bahasa asli? Makna kata kita boleh bahasa Arab sendiri. Ya tak sama. Kelazatan kita, kalau kita baca kitab terjemuh sekalipun, tak sama kelazatan kita baca kitab Arabi sendiri. Ya ada roh dia suku. Dia ada roh dia. Sifat tarik kemanisan tadi itu terhadap kitab yang kita baca dengan bahasa Arab kita reti itu. Ya roh lain. Walaupun tak nafi, tak tolak kebaikan kitab-kitab terjemuh. Tak ada gapo hak tu. Akan tetapi bahasa Arab ni kelazatan dia suku. Darajat satu lagi. Berkatanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tak kala turunnya nazalat hadhil ayah. Turun ini ayat. Ayat mana? Ni ada wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dengan molek berarti baik, berarti ingat molek royak pula ilmu ni kepada orang berkenaan hadap bawah kata kita. Baru lekat ilmu. Tak kala turunnya ini ayat wa rahmati wasi'at kulla syai' ni,
Qala iblisu. Allahu akbar. Katanya iblis. Iblis dah ada juga masa ayat ni turun. Ada. Kata lagu mana? Ni Abdullah duk cerita mari. Ibni Abbas. Ana min zalika syai', dia kata. Aku ni masuk juga daripada dimakian itu, daripada sesuatu hak Tuhan sebut tu. Iblis kata aku pun masuk juga dalam kalimah syai' tu. Hak Tuhan kata dalam Quran ni. Apa yang nak calung diri dia masuk di dalam syai' supaya nak dapat rahmat daripada Tuhan kepada dia. Iblis lagi nak rahmat Tuhan. Iblis lagi nak rahmat Tuhan. Bagaimana kita manusia nak terkaya daripada rahmat Tuhan? Ya tak sesuai cara mikir tu. Nampak tu tak? Apabila iblis tu kata lagu tu, iblis ni kata dengan ini perkataan. Allah Ta'ala buat turun ayat lepas daripada tu. Mana ayat hal lain pula nak menyata kata iblis tak masuk. Lah mana? Tengok. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Tuhan buat turunkan ayat. Fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakata. Allah Ta'ala buat turunkan ayat. Tuhan kata, selagi maka aku, fasa'aktubuha, selagi akan tulis aku. Mana aku nak buat masuknya. Mereka yang takwa dan mengeluarkan zakat. Orang yang takwa nak masuk dalam rahmat aku ni kena ada takwa. Makna Tuhan nak sepak iblis tak boleh masuk di dalam rahmat Tuhan. Ya Allah. Ia nak masuk dalam rahmat Tuhan tapi Tuhan tak izin we masuk. Cerahlah. Cerah saja dak. Kita nak pergi pada satu tempat yang mulia, tiba-tiba orang sekat tak boleh masuk. Kita pakai janguk habis hawa dah. Habis cekak kita pakai dengan hiasi tubuh badan kita, dengan pakaian, dengan tu, dengan ni. Sampai pitu orang sekat tak boleh masuk. Rasa lagu mana? Khayal tengok. Allah. Iblis kata aku ni syait juga. Rakyat kepada Tuhan. Seolah kata dia ada harapan lagi nak masuk di dalam rahmat Tuhan. Tuhan tak boleh maaf sungguh dia. Tuhan tak boleh maaf kepada iblis. Sedangkan dia buat kira dengan Tuhan, iblis. Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadallahil mukhlasin. Ia buat kira dengan Tuhan, demi kemegahan mung aku nak tipu semua anak dia. Malaikat hamba mung yang ikhlas. Tak biasa supah Allah Ta'ala. Tak biasa kata huduh Allah Ta'ala. Orang sekarang daripada mulhidin, supah Tuhan. Orang sekarang zaman kita. Di dalam negara Timur Tengah, ramai orang jadi mulhid sekarang. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Maki terhadap Tuhan, kata terhadap Tuhan, cicur terhadap Tuhan. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Untuk Tuhan sepak kita jauh. Kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita, semua tak Tuhan sepak. Bala tu. Bala besar. Bala besar. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Iblis kata, aku nak masuk dalam rahmat Tuhan. Tuhan, jek tu baik. Sepak tu baik. Kata, fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakah. Tuhan nak kepada orang yang bertakwa dan orang yang yang mengeluarkan zakat. Apabila iblis tu kena halau tubik daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak masuk. Ni kita takut ni. Kita kata syurga ni luah nak taruh biar kita seri masuk kita. Jangan buat gamuk gitu. Jangan buat gitu. Ni terkadang kita duk khayal mari kata, buat kita ramai kalau masuk dengan kau, nak takut gapo. Jangan buat gitu. Ni orang Islam yang tak faham Islam
Sekarang ni timbul perkataan lagu tu. Ni kita dengar dengan telinga. Masa duduk luar negara kau, ya Allah. Nak kepada Islam. Nama tu. Tapi supah Tuhan. Kata kepada ajaran Islam. Memperlekeh, memperhina dan sebagainya. Orang kecek tak boleh lah kecek lagu ni. Jawab, hur. Aku ni bebas. Ikut aku nak kata lagu ni. Allah. Ini dah. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kita ni dimuliakan dengan al-Islam. Makna dengan ajaran wahyu. Orang Arab ni yang mulia mari. Boleh buka negara tu. Bolehnya bawa Islam jadi depan. Jadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebab apa? Sebab dia gantung kepada wahyu Tuhan. Selama mana lepas tangan orang Arab akan wahyu Tuhan, ia akan turun pas belakang. Jelas tu. Masa kita ni masa fitnah. Allah. Ni kita tengok di India, duk kacau orang-orang Islam kita. Di China, putuh masjid situ, masjid situ. Allah. Ni. Benda yang kita sebagai orang Islam kena ada dhamir. Gerak hati tu kena ada juga. Siapa kadang gaduh orang tak siapa kat lupa diri tu bukan. Tetapi nak kata kita ni kena ambil tahu. Dan sekadar mana kita itu tanggungjawab kita terhadap mereka. Situ pula. Hak tu situ pula. Tak masuk dalam rahmat Tuhan. Luah rahmat Tuhan wasiat kulla syai, tapi iblis tak masuk dalam tu. Apa? Tuhan tak boleh masuk. Masuk dalam tu boleh. Biar orang bertakwa serta orang yang bayar az-zakat. Maka apabila ayat ni tu fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Wa yu'tuna az-zakata nya dengar oleh al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara dengar. Dengar ayat kata fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata. Maka katanya al-Yahud wan Nasara. Dua kumpulan, Yahudi dan Nasara. Kami ni ahli taqwa dan kami ni mengeluarkan zakat. Allah. Puak kita keluar dah zakat. Puak kita ni orang bertakwa kepada Tuhan. Adalah puak-puak dia tu berpegang pada agama dia tu. Nampak tak tu? Puasa Asyura Yahudi Nasara tak tinggal. Kita orang Islam ni tinggal nampak makhluk dia. Makhluk dia. Ya puasa. Masa kita duduk luar negara banyak daripada orang Nasara apa nama. Dia tengok ya puasa sungguh. Dia pegang, hak pegang pada agama dia tu ada. Dia kata puak kita boleh masuk dalam ayat tu. Makna kata orang yang nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa serta orang yang bayar zakat. Mana Yahudi kata dia pun boleh masuk dalam rahmat Tuhan. Nasara kata aku pun boleh masuk dalam rahmat Tuhan. Apabila Yahudi dan Nasara bercakap dengan itu bercakap Tuhan buat turun pula ayat soal lagi. Lah mana fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Dia nak masuk dalam rahmat alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Allah. Hak nak boleh masuk dalam rahmat Allah Ta'ala tu bukan sekadar ada takwa, bukan sekadar bayar zakat. Bahkan mereka yang ikut akan Rasul. Rasul mana? Rasul hak pesing jadi Nabi dah. Hak setelah jadi Nabi, Nabi Ummi pia. Kena pada Nabi kita Muhammad SAW. Kena turut Rasulullah SAW. Mana kena beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Baru boleh masuk dia dalam rahmat Tuhan. Tu.
Maka ayat ni dia buai tubik daripadanya iaitu iblis dan buai daripadanya al-Yahud wan Nasara. Khususkan ayat ni katana wa rahmati wasi'at kulla syai'. Abdullah bin Abbas kata li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Hanya juga. Tak ada hal lain. Oh, gitu. Dengan itu sekarang lalan ini ada daripada pendakwah-pendakwah yang nisbah diri kepada dinil Islam berani akakkan bendera rakyat kata orang walaupun tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak mengapa. Masuk di dalam ayat kata wa rahmati wasi'at kulla syai' dan boleh masuk syurga, tak kena masuk neraka. Allah. Ayat ni nyata. Baca daripada awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat, hanya jua kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Tuhan kandak nak buat kan? Nak kata kita ni ananiyah, nampak ke diri, dak kita dak. Bukanlah tu. Daripada Tuhan yang menjadikan hak kata mari tu. Nampak tak tu? Hak tu kira hak di mana ni? Ganjaran nampak mana? Nampak di akhirat nanti. Dalam dunia, Islam tak seru pergi haru orang. Nak pergi kata kepada Tuhan lain daripada kita. Nak pergi kata, nak pergi maki, nak pergi supah. Islam mengharamkan, tak boleh. Nak pergi tumpah darah orang, Islam haramkan, tak boleh. Nak pergi menyakiti orang tak beriman, Islam haramkan, tak boleh. Nampak tak tu? Ada pun orang yang bak dia sakut pak dengan kata dia menyakiti kita dulu, hak tu bak lain. Tapi kita nak kecek dengan kata hak umumnya, gitu. Tu dinuna. Ni agama kita. Nampak tu tak? Itu makna kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Ta'ala bersifat bernama Rahim. Dalam tu mempunyai sifat yang dia itu merahmati semua. Semua. Wa mithalun akhar. Dan misal yang kedua. Misal yang hak lain lagi. Ismuhu khaliqu. Jalla jalaluh. Nama Tuhan ni Al-Khaliq. Fa innahu yahmilu sifatal khalq. Maka sesungguhnya dalam nama Tuhan tu mengandungi sifat khalq. Apa makna sifatul khalq? Makna sifat hak Tuhan jadi daripada tak ada kepada ada, Tuhan kuasa sungguh. Makna katalah mana? Makna kata Tuhan nama Khaliq yang menjadikan, yang mengadakan daripada tak ada kepada ada, Tuhan boleh buat sungguh. Nama dia serta perbuatan sifat dia tu sekali. Apa makna sekali? Makna kata hak tula. Hak tula balik mana? Balik kira betul le molek. Ni terkadang manusia nama ketua. Tetapi pada hakikat ia tak kuasa jadi ketua. Orang lain dia urus oleh belakang dia. Tak gitu. Ada tak dalam masyarakat? Ada. Dengan sebab itu, hei ketua-ketua orang Islam, hendaklah kita itu berjalankan jawatan ketua kita tu biar molek. Kerana jawatan ketua kita yang kita nak jalan tu adalah amanah yang Tuhan beri kepada kita dan lagi akan disoal terhadap amanah hak kita pegang dan tanggungjawab. Islam tak larang kita nak pegang jawatan tinggi-tinggi, tapi Islam beri amaran peringatan kata pegang dah bawa melek wisapakan kepada matlamat hak kena. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala menjadikan. Allah Ta'ala Tuhan kepada semua perkara. Ini tak ada istisna. Tuhan belaka jadi Tuhan. Wa qala ta'ala. Allah Ta'ala kata wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap sesuatu
maka Allah Ta'ala menentukan sebagai tentutan. Makna kata sebagai menentukan sungguhan. Makna kata Tuhan jadikan satu perkara tapi Tuhan gariskan. Lagu mana tak faham. Gini. Tuhan jadikan kita, Tuhan wi masa kita, wi umur kita, betul tak? Betul. Ada garisnya tak? Ada. Rezeki kita ada garisnya tak? Ada. Nampaklah tu? Itu panggil garisnya. Itu makna faqaddarahu taqdira. Tuhan takdirkan. Setara ni. Mengikut ilmu Allah Ta'ala yang sesuai bagi kita. Wa kadzalika ismuhu, dan dimakian itu juga nama dia Al-Karim. Nama Tuhan tu nama Al-Karim, yang maha mulia. Azza wa Jal, fa inna khalqa jami'an yuhibbuna min ni'amihi wa yurzaquna min karamihi. Maka sesungguhnya hamba semua ni kasih mereka itu daripada nikmat Allah Ta'ala dan merezkikan akan mereka itu daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dia nama Al-Karim. Lepas tu dia tu memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Tuhan muliakan kita. Hawak apa? Kerana dia itu nama Al-Karim. Yalah. Tuhan mulia. Hak kita duk dapat sifat mulia. Daripada mana tu? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Karim. Tuhan Karim setara mana tahu tak? Kita salah, Tuhan tak gaduh nak ambil salah dengan kita. Kita berdosa, Tuhan tak gaduh nak buka, orang tahu dosa kita. Kita bakhil, Tuhan tak gaduh nak ambil salah, tarik harta daripada kita, masa kepada kita. Kita orang yang zalim, Tuhan masa lagi kita supaya nak kita ni kembali kelik pada adil. Itu makna sifat karam, Tuhan nak memuliakan. Tapi kalau Tuhan nak hina sebagaimana iblis saat ni, duk berasa nak masuk dalam rahmat Tuhan, Tuhan tak boleh. Dengan sebab tu Tuhan kata, فَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa dia hak Tuhan hina, tak ada pia pun boleh nak memuliakan dia. Tak boleh. Seperti mana ni? Seperti iblis. Tuhan hinakan dia. Nak baca Quran kena sepak puak ni dulu. A'udzubillahi minasyaitan. Syaitan ni daripada anak cucu dia. Rajim. Yang dia kena lota. Rajim mana? Lota tubik. Halau tubik daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, bagaimanapun kita mulia. Dengan sebab tu Tuhan kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita kalau orang beriman, Tuhan nak kemuliaan tingginya pangkat kita. Bawa malah iman. Iman ni kita, iman kita, tauhid kita ni kita terkadang kita tak tahu kata dia tu harga setara mana. La ya'rif, tahu. Kena tahulah, kerana itu adalah bahan yang besar bagi kita. Al-qaidatul khamisah, kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima. Cuba kita perhati tengok. Babus sifati awsa'u min babil asma'. Ni di sisi ahli sunnati wal jamaah ya gini cara mengaji dia. Bab tentang sifat Allah Ta'ala lebih luas daripada bab nama Tuhan. Tuhan kita ni asma' was sifat. Nama serta sifat. Dia tak boleh nak engkar benda ni. Nak engkar tak ada asma' tauhid asma' wa sifat mari dana. Baca dalam Quran ya temunglah nama Tuhan sifat Tuhan, ya tak lari. Nak engkar matahari duk di atas langit pada siang hari ni tapi tak ada arah. Kerana katanya ulama wa innal bayana la sihra. Apabila ada huraian, ya ada orang yang ikut.
Katanya Tok Guru Ni Aziz alaihi rahmatullah, dia kata tiap-tiap pokok, tiap-tiap buah jatuh daripada pokok dia, ada orang kutip, dia kata. Kena cara dia. Dia kena ada orang ambil huduh jangok setara mana pun ya ada. Tapi pokok hak terpakar lah. Kenapa ada tu? Hak tak terpakar tu buat kira lah. Tu nak ayat kata, misal nak nampak, wak contoh nak nampak kepada umat masyarakat tempat kita ni, kerana banyak ada kebun, ada pokok tanami belaka golek ke. Tak gitu. Tak sikit kan banyak. Tengok. Ai anna sifati aktsaru minal asma. Di sisi kita kena i'tikad kata sifat Allah Ta'ala tu lebih banyak daripada nama Tuhan. Nama Tuhan tu kecil daripada sifat. Sifat banyak lagi. Lagu mana? Tengok. Wa dzalika li anna kullal asma'i tahmilu sifati. Kullal asma' tahmilu sifati. Wa dzalika, dan dan wadzalika, dan bermula dimakian itu li anna kullal asma', kerana bahwasanya tiap-tiap nama tu tahmilus sifat. Dalam nama tu mengandungi sifat Tuhan Allah. Dalam nama Ar-Rahman ada sifat rahmah, tapi sifat rahmah ammah. Dalam Ar-Rahim mengandungi dalam tu sifat Ar-Rahmah, tapi sifat rahmah khassah. Tu di dalam Al-Aziz ada sifat Al-Izzah dan bagai-bagai. Ni bak dia lah, bak nama Tuhan dan sifat Tuhan. Hak ni jadi kita boleh nak rapat dengan Tuhan, dia kena kenal nama dia. Lalu dia kata wa dzalika li anna kullal asma'i tahmilus sifat. Dan dimakian itu kerana bahwasanya tiap-tiap nama mengandungi sifat. Fakullus min, maka tiap-tiap isim tushtaqu minhu sifatul lati yahmiluha. Maka tiap-tiap isim dipecah daripadanya akan sifat yang mengandungi dalam nama tadi itu. Makna dalam nama Tuhan ada sifat. Walakin la yasihhu ishtiqaqus min asma'illahi ta'ala minas sifat. Akan tetapi tak boleh kita nak mengambilkan nama Tuhan daripada sifat. Tak boleh. Lagu mana? Sini ni kena wipah sini sikit. Sini kita kena wipah. Nama Tuhan dengan molek berkati baik, pedah bagi kita nak buat jawab soalan mungkar dan nakir. Ni. Hak kita duk ngaji ni bukan kok mana dak, kita nak pergi ke sana. Allah tidak ada terhingga. Kekal abadi, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak adanya benda yang jadi serabut. Tak ada. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Hak tu hak kita nak. Sebab apa kita nak? Kerana Tuhan janji dengan kita. Tak ada dah orang kita tak say kesenang ni ada. Tak ada. Maka Tuhan nak wis senang. Bila dunia ni benda tak kekal. Sungguh tak? Tak kekal. Mari hari ni berasa segar, esok sakit. Hari ni berasa terik, esok kecut. Hari ni berasa terbuka, esok terkatuk. Hari ni berasa mewah, esok jadi tak ada kemewahan. Hari ni berasa kata tenang, esok serabut. Tu dunia. Tetapi kita tahu kata ini dunia, tempat kita nak buat gapo dan kita nak pergi kan? Tak ada apa. Reti pahal dia tak apa. Nampak tak? Baik. Walakin la yasihhu ishtiqaqu ismin min asma'illahi ta'ala min as-sifat, daripada sifat. Lah mana? Nak baca habis dulu, macam mari kita nak syarah. Fa kullu ismin, maka tiap-tiap nama yahmilu sifatan. Tiap-tiap nama mengandungi dalam nama tu sifat. Wa laisa kullu sifatin tahmilu
tahmilu isma. Tahmilu isma. Makna kata bukan tiap-tiap sifat mengandungi nama. Ya tak boleh lah tu. Lah mana tak faham sini? Gini nak faham dulu. Tiap-tiap rasul pasti dia kena mari daripada Nabi. Tapi tak pasti Nabi itu jadi rasul. Tak itu kah? Faham lah situ? Sini faham okey. Tak apa dah. Kalau gitu nak uji faham gini. Nama Ar-Rahman ada sifat rahmah. Nama Ar-Rahim ada sifat rahmah. Karim ada sifat karam. Al-Aziz ada sifat izzah. Dan sebagai semua. Adapun perbuatan Tuhan ataupun sifat Tuhan tak sah kita nak ambil daripada perbuatan Tuhan sebagai sifat fi'liyah tu nak tak nama Tuhan. Tak boleh. Lah mana? Tuhan kata nasullaha fanasiyahum. Mereka itu buat lupa Tuhan, Tuhan buat lupa dia. Itu apa panggil kata perbuatan Tuhan, apa panggil sifatul fi'liyah. Sifat perbuatan Tuhan. Karena dia kita nak ambil daripada ayat tu kita nak tak nama Tuhan kata Tuhan Allah huwan nasi. Allah Taala yang terlupa. Tak boleh. Tak boleh dah. Faham tak lagi? Satu. Yang kedua, kita dengar orang kafir dak buat rancangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala pusingkan rancangan Tuhan tu di atas rancangan dia. Maka mengatasi rancangan Tuhan di atas rancangan dia. Tuhan kata, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mereka itu buat rancangan yang buruk untuk nak memunahkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama Allah ni. Lalu Allah Ta'ala balaskan buat rancangan. Balaskan. Seolah kata buat rancangan nak mengatasi dia. Itu perbuatan Tuhan. Ya. Karena dia nak ambil daripada wayam kurun tadi nak tak nama Tuhan. Allah ismuhu al-makir. Tak boleh. Allah Ta'ala nama dia yang maha buat rancangan. Tak boleh. Tak boleh lah tu. Faham lagi? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Khadi'. Sesungguhnya orang munafiqin ni ya tipu Tuhan. Seolah kata yang nak buat tipu Tuhan. Semaya tak sungguh kali, puasa tak sungguh kali, zakat tak sungguh kali, yang nak muka lain. Itu mana? Yukhadi'una Allah. Wa huwa khadi'uhum. Sedangkan Allah Ta'ala itu khadi'uhum. Pak kita nak tak nama Allah Ta'ala khadi'u. Tak boleh. Itu bukan. Nampak tu tak? Itu tak boleh. Itu makna, itulah makna kata tiap-tiap nama mengandungi sifat. Bukan tiap-tiap sifat mengandungi nama. Tak boleh. Nak dengar? Kalau tidaknya, kita tak faham seperti apa yang dikatakan oleh alim ulama kita di sini. Silap faham. Hak ni hak manhaj salah jalan lagu ni. Dan manhaj hak belakang ni pun jalan gini juga. Tak ada khilaf pun. Mithalu dhalik, misal di makian itu, Ismullahir Rahman. Nama Allah tu Rahman. Yahmilu sifatar rahmah, mengandungi dalam sifat Rahman tadi itu, nama Rahman tadi itu sifat Ar-Rahmah. Kerana Tuhan katakan liqaulihi ta'ala faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Kata olehmu ya Rasulullah, Tuhan bagi kamu itu ampunya rahmat yang wasi'ah, yang luas. Ayat ni tafsir ayat surah Al-A'raf tadi. Wa kadzalika ismuhu, dan dimakin itu juga nama Tuhan. Lah mana? Al-Aziz, nama Tuhan Al-Aziz. Yahmilu sifatal izzah, mengandungi dalam Al-Aziz itu akan sifatal izzah, sifat kemuliaan, kemegahan. Megah lagu Al-Aziz ni sangat perkasa. Bahasa Jawi takut tak faham, sangat perkasa makna tak ada siapa dia boleh mengatasi dia. Mai miผู้ใดที่มีความสามารถเดชานุภาพเกินกว่า Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada.
Itu bahasa sial lah. Makna kata tak ada siapa pun boleh nak mengatasi Allah Ta'ala. Dalam urusan apa-apa pun tak ada. Tak boleh. Sebab tu kita ada takbir raya wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Yalah tu. Pakai sifat al-izzah. Al-aziz. Sangat perkasa. Ni tempat yang kita kena faham. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala katakan, Innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemegahan itu hanya ampunya bagi Allah Ta'ala semua. Tapi orang tak reti lah di kalangan orang tak beriman tu. Orang kafir ke apa tak reti. Kita orang beriman ni kena reti, tak boleh. Ya duduk dunia juga mereka itu, kita pun duduk dunia juga, tapi hadah lain-lain. Tujuan lain-lain, tak serupa kita dengan dia. Ya manusia, kita manusia, tapi kita tahu hadah, dia tak tahu hadah. Hadah mana tujuan? เป้าหมายชีวิตเขาไม่รู้แต่เรารู้แล้วทำไมล่ะผู้ที่รู้จะต้องไปตามผู้ที่ไม่รู้ว่า apa kita pergi orang tahu nak pergi turut orang tak tahu tak boleh. Sekarang lah ni buza dalam negeri kita duduk lah ni duduk mengamuk. Waktu baik Quran pegang ni. Ni Quran ni lah punca jadi haru-haru dalam negeri kita gini-gini. Nak hadu kepada se dunia lah, nak hadu kepada se mahkamah hak dalam negara lah, lagi hadu tengok. Nah, alhamdulillah ada orang Islam kita yang duk bicara tentang itu masalah. Tapi kita sebagai orang Islam kena tatabuklah, mana kata kena turuti khabaran kata. Titam kau, jangan duk buat lok gitu, tak boleh. Ya nak tukarnya nak ambil orang buza tadi itu hak pesan kata ganah tu nak tak pada atas, nak tak di atas. Jadi Islam kita susah nak duduk. Islam kita tak ada jadi seteru dengan siapa-siapa. Nah, dengar sejarah jadi molek. Hak reti sejarah tu kita dengar pakak dengar dia. Supaya kita itu boleh mempertahankan agama kita, boleh kita itu ada sehat untuk kita nak jaganya agama Islam kita, nak kita itu boleh duduk dengan sejahtera, jadi molek sempurna iman, amal, ibadat, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaan kita tu sebagai orang yang beriman Islam yang sempurna. Al-qaidatus sadisah. Kaedah yang ke-6. Al-asma'ul husna la tazidu wa la tanqus. Nama Tuhan yang maha elok ini tak ada tambah tak kurang. Tak tambah dan tak kurang. Lagu mana tak tambah tak kurang, mari kita tengok. Fa inna asma'allahi al-husna balighatun fil husni Dhurwatahu ay a'la kulli syai'. Tanda taruh gitulah. Hak pemocok sekali. Maka sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala yang maha elok itu bersangatan pada elok sampai kepada kemocok dia. Kemocok duk mana? Di mana kemocok kesempurnaan nama Tuhan sampai situlah. Hak ni boleh kita periksa min haisul lughawi, daripada sekiranya lurah tu kita boleh periksa. Nak tak nama Tuhan ni, tak boleh nak ada kekurangannya walaupun bucu mana-mana pun tak boleh. Bukan 4 bucu, 8 bucu tak boleh ada. Bak dia tu. Bak hak nak tak nama Tuhan tu, ulama Islam kita bahas dengan cara detail dan halusi. Tu bak dia lah nah. InsyaAllah ta'ala kita tak sebutlah sini. Nak lalu gitu. Wafil kamal. Dan pada apa ni? Kamal kesempurnaan ghayatahu, akan kemocok dia. Sempurna sampai kemocok. Elok sampai kemocok. Kamalan, sebagai kesempurnaan lam yasbiqhu nuqsan. Tidak mendahului akannya oleh kekurangan. Tidak mendahului nama Tuhan yang sampai kemocok keelok ke tu oleh kekurangan.
Bukan nama Tuhan ni asal dia tu kurangi kamar dia jadi molek. Ada ke lagu tu? Tak ada apa. Supaya kita tak nama seorang, ya tak sekung nama tu dengan dia. Kena tukar. Ya gitu. Hak tu tak serupa. Hak Tuhan ni bukan lagu tu. Tak dulu nama Tuhan ni tak boleh tak sesuai. Tak nama lain. Bukan lagu tu. Wala ya'ti alaihi aghyaru fil azman, dan tidak datang di atas nama Tuhan yang maha elok sampai kemocak tu oleh aghyar. Aghyar jamak daripada ghair, yakni perubahan pada masa mana-mana pun. Tak. Dia tetap ada gitu. Kerana benda hak khalidah, benda hak kekal. Faziyadatu takunu ahadal amrain. Tambah tadi itu ada dua jalan. Hak kata tambah tu. Hak tadi yang nak syarah kata kurang. Hak ni nak syarah kata tambah. Tambah macam mana? Tengok. Al-awwal imma an takuna ziyadatu min asma'illahil husna aidan. Yang pertama hak kata tambah bahawa bahawa adalah tambah tu pada nama Allah Taala, iaitu tambah kebaikan juga. Ya nak tambah tak boleh dah lah. Sebab nama Tuhan ni ya sampai kemocok kesempurnaan. Nak kita tambah apa makna dalam tu pulaknya. Supaya kita kata, air dah penuh di dalam gelas kita. Penuh dah. Pak kita nak tambah pula. Berakal ke tak? Tak. Ya lepas tu baik keluar jadi tak molek, jadi mudarat pula. Basah gitu gini-gini. Tak gitu. Benda hak sempurna jangan kita tambah. Barulah kesempurnaan dia jadi elok. Kalau tambah punah. Tangan kita ni 5 jari. Sempurna tak tu hewi. Lepas tu kita kata, main komputer sekarang learning ni berasa kata 5 jari ni payah. Pergi tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Jadi boleh 20 jari ni. Molek tak? Tak molek. Usaha nak tambah tu punah dah akal. Pergi tambah pula, rupa punah pula. Apabila punah rupa, pergi ukur dengan orang, tak serupa dengan orang ramai. Serabut pula. Yalah tu. Tu benda tambah-tambah ni, ya tak boleh. Hak sempurna dah, tak usah tambah lah. Kekal hak sempurna, pakai hak tu. Sudah. Wahadha yastahilu fi haqqillahi azza wa jalla. Hak ni mustahil, tak boleh nak jadi. Tak telitah. La yatasawwaru fil aqli aslan. Tu benda hak mustahil. Ma la yatasawwaru fi aqlil insan. Barang yang tak tasawwur di dalam otak manusia. Benda mustahil itulah tu. Pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hak nama Tuhan tu tak boleh dah tu. Iz annal asma'al husna qad surifat kulluha lillahi wahdah. Kerana bahawasanya nama-nama Allah Ta'ala yang maha elok itu, apabila sebutnya nama Tuhan Al-Asma'il Husna, tak lain, tak bukan, semua tu kembali klik kepada Allah Ta'ala hanya jua. Dengan sebab tu Tuhan kata, Qul ida'ullaha awida'ur rahmana ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Panggil nama Allah, klik pada Allah Zatul Aliyah. Klik apa nama, panggil nama Rahman, klik pada Allah. Panggil nama Rahim, klik pada Allah. Itu gitu. Tak kira kalau kita nak misal dengan makhluk, sebut Muhammadun, kena pada Nabi Muhammad. Kena sebut Ahmadun, kena pada Nabi Muhammad. Sebut Al-Aqib, kena pada Nabi Muhammad. Itulah. Nama banyak di atas zat yang satu tunggal, tak apa. Tak ada salah. Nampak tak? Tak ada salah gapo. Benda ni, benda yang boleh kita reti. Pokok tulis lagu tu. Ha kan jadi ha situ, tapi baca wadduha. Engkau tu. Hak kita wadduha. Ya, tulis huruf-huruf tu lah, tapi lahajat, sebutan di atas sifatil huruf tadi itu berlainan. Tu lain. Tu tak apa, tak ada salah. Semua tu surrifat, kembali. Semua tu lillahi wahdah, bagi Tuhan hanya jua, tak ada lain. Yakfi.
Wathani an takuna ziyadatu laysat minal asma'il husna. Hak tambah mari tu bahawa adalah yang tambah itu bukan daripada nama Allah yang maha agung, yang maha elok. Ni tak boleh. Wa hadza la yaliqu billah. Itu bukan perkara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan itu nama Allah Taala nak letakkan nama pasti kena tengok le Quran mula-mula. Tu. Orang duk tolong tengok kita alim ulama begitu tengok sendiri. Tapi orang ngaji daripada alim ulama dah ya kecek gitulah. Tengok le Quran. Tu. Yang kedua, tengok dalam hadis yang sahih lagi sabit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira mutawatir ataupun ahad, asalkan sabit. Masuk 4 bagai. Hadis sahih zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. 4 bagai. Itu panggil hadis makbul, hadis yang sabit. Bahasa kita ni kita kecek atas hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaedah yang terakhir insya-Allah pada malam ini, dia kata al-qaidatus sabi'atu, kaedah yang ke-7. Bak nama Tuhan pada hak ni. Pakai hak ni. Anak cucu kita pun hak tok guru, ustaz-ustaz dok ngajar di madrasah, kita dah tagi nak pagi tu ngaji hak ni. Hak kelas 9 lah ngaji hak ni. Minta Allah Taala mengkekalkan manhaj ni kepada anak cucu kita sampai ke ila ayarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Ya elok. Molek. Tak ada jadi bercenggah dengan Alkitab dan As-Sunnah. Tetap molek kerana ia jalan di atas manhaj hak salafis salih. Alhamdulillah guru kita juga tolong taujih, kata tolong baca sikit kitab ni. Hamba tu nak syarah kitab hak lain. Akan tetapi tak apalah. Di sini pun nampak pakat setuju belaka, jadi sejuk belaka. Kita tengok hak ni dulu. Tengok hak ni dulu. Pakat duk ambil itu peedah belaka, kita tengok hak ni. Kaedah yang ke-7. Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanah. Bi'adadin mu'ayyanin. Nama Allah Ta'ala itu ketiadaan tertentu dengan bilangan yang tertentu. Bukan tersakat dengan bilangan yang tertentu. Tidak. Nama Tuhan tu banyak. Tapi hak kita tahu tu 99 nama. Kita baca dah. Dalil tu Nabi katakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah tu. Nama Tuhan ada 99, 100 mereka hanya 100 mereka satu. Siapa dia ahsaha, hafal, faham, beramal dan guna nama Tuhan ni buat berdoa, dan secara Tuhan balas dia masuk syurga. Hak tu baik dah, tak ada masalah dah. Tapi yang nak ayat sini katakan tengok dia kata Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama Allah Ta'ala itu ketiadaan tertentu dengan bilang yang tertentu, tak tersipai dengan bilangan yang tertentu. Kenapa? Kenapa boleh kecil lagu ni? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithil masyhur. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Hadis ni sah. Hadis sahih. Dan hadis ni siapa dia berasa sebab di hati, berasa serabut, berasa rusing, doa ni. Ambil doa ni, giwab doa. Nascaya hilang bilicing. Tapi antum muqinuna bil ijabah lah. Yakin dengan kata Allah Ta'ala nak terima apa yang kita minta tadi tu. Katakan asalnya ada lagi kepala tu, Allahumma inni abiduk banu abidik banu imaik nawasi biyadik nawasina biyadik madn fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Tu kepala dia. Kepala dia. Kemudian mari sini. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku pohon akan dikau ya Allah dengan tiap-tiap nama hak bagi engkau.
Seolah kata kita doa dengan doa ni, kita makan nama Tuhan habis licin. Kita seru Tuhan dengan nama Tuhan habis. Bikullis min huwalak. Dengan tiap-tiap nama bagi engkau. Pada nama Tuhan tu pun, nama Allah tu madad dah. Tapi hak ni wari habis. Kemudian lah mana? Samaita. Bukan samaitu tu. Kalau samaitu salah nah, salah. Samaita. Silap tulis baris itu. Samaita bihi nafsaka. Yang engkau menamakan dengan nama tadi itu akan dirimu sendiri. Ulama ahli sunnati wal jamaah duduk di atas batasan salafis salih. Pahal daripada ini hadis, daripada hadis Nabi SAW kata, nama Tuhan tauqifiyah. Tak boleh kita nak buat pandai-pandai, kena dengar dia. Dengar dia melalui Quran ataupun dengar dia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam support. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ataupun mengajar akan nama mung tu seorang mana-mana daripada hamba mung. Maka hak ni semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari sampai kepada sahabat akhir hak mati itu tu dia zahir belaka dah kata nama Tuhan tu gapo tak lari daripada nama 99 nama tu lah. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun yang engkau itu wak turun di dalam kitabmu ni, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Kemudian hak syahidnya yang jadi dalil besar kata nama Tuhan ni bukan sekadar 99 ni. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ataupun yang mung itu sunyi dengan nama mung tu, sunyi makna taruh. Dengan nama mung tu di sisi ilmu yang ghaib yang ada di sisimu ya Allah. Hak ni Allah Taala akan buka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai hari kiamat Nabi akan sujud di bawah Arsyir Rahman. Tuhan akan bukakan nama-nama Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi itu sebutkan nama-nama itu. Kemudian Tuhan kata, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa' tusyaffa'. Hey Muhammad, akak palamu naik boleh dah. Hari ni aku nak izin mensyafaatkan mereka-mereka yang aku itu redha dan izin. Apa? Ni dalil besar kata nama Tuhan itu bukan 99. Ada banyak lagi nama-nama Allah SWT yang Tuhan taruhkan di sisi dia. Bahkan Tuhan nak buka kepada Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar esok. Siapa dia boleh masuk dalam syafaat Nabi, maka boleh dapat. Orang dapat syafaat Nabi, orang yuhaqqiqut tauhid, orang yang mengasaskan Allah Taala dan orang yang banyak ittiba' akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut cara dan contoh tauladan yang dibawa datang oleh Rasulullah. Orang lagu ninglah orang yang Allah Subhanahu wa taala nak Nabi itu syafaatkan kepada dia. Maka kita tahu dah cara yang apa yang alim ulama kita duk tambih peringatan kepada kita, maka kita pakai amal lah supaya kebaikan itu berlaku kepada diri kita dengan cara seluruh. Itu habis mata pelajaran yang kedua. Kita akan masuk mata pelajaran yang ketiga pula, qawaidu fi asma' fi sifatillah. Bab nama Tuhan cukup lah. Cukup tiga kali perjumpaan. Lagi akan kita nak masuk bab qawaid fi asma' fi sifatillah, pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada sifat ni dia nak masuk pula cara gapo? Pia firqatun najiyah. Nak ngaji dalam kitab ni banyak. Nah, dalam ni banyak. Kemudian ilmu Quran tu mendahului ilmu witiasat, ilmu sains, depan daripada ilmu sains. Jelas belakang ni. Dah tu nak mengaji dalam ni banyak lagi perkara-perkara yang lagi kita akan gilah. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bukakan mata hati kita, boleh kita menerimakan ilmu daripada apa yang kita kemukakan di sini melalui
kitab-kitab yang ditulis yang disusunkan oleh alim ulama kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan tu akak bala petaka daripada diri kita, keluarga kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Dan janganlah kita terlupa, kita sebarlah pengajian kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita boleh kongsi di dalam ilmu pengetahuan. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita membantukan pengajian kita, agama kita dengan doa mula-mula sekali dan dengan tenaga kita dan harta benda kita, supaya nakwi kita itu pakak-pakak berjaya. Percayalah kata kita apabila kita waktu baiknya perkara tersebut tadi itu daripada kocek kita kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan dapat balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada apa yang kita khayal lagi. Kita boleh sihat, boleh selamat, bolehnya tenang, bolehnya dapat qadanya hajat-hajat kita dengan sebab kita itu buat kebaikan melalui perkara yang kita tak ada royak ke siapa. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit daripada peringatan kita pada malam yang mulia ini. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.